إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, saya menyeru kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita junjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangannya, kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumaat yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita merenung satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sikit perasaan takut kepada musuh, dengan rasa kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta, jiwa serta hasil tanaman, sampaikanlah berita gembira kepada golongan yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa satu musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah tempat kami kembali jua. Mereka itulah orang yang memperolehi keberkatan, yang sempurna rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk. Suratul Baqarah ayat 155 hingga ayat 157. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, manusia tidak dapat lari daripada ujian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita meyakini bahawa baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Taala kepada kita semua merupakan ujian kepada kita, sama ada kita hendak bersyukur jika dia nikmat ataupun kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berbentuk musibah, Allah Ta'ala nak tengok kita apabila mari musibah kepada kita ini, sama ada kita golongan yang sabar ataupun golongan yang selalu
bersungguh selalu berkata-kata tidak baik dalam menerima takdir daripada Allah Azza wa Jalla. Dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang besar yang sama-sama kita ketahui pada tanggal 29 Julai. Satu dentuman dan gegaran yang sangat kuat menggegarkan kampung Munduk yang berada di antara sempadan Malaysia dan juga Thailand. Gegaran tersebut hampir meranapkan semua sekali yang ada di situ. Hilang nyawa dan harta benda, yang menyebabkan ramai orang yang susah, kehilangan rumah, kehilangan segala-galanya. Bermacam-macam cerita khurafat yang keluar daripada letupan tersebut, yang kita hanya dengar dan kita tidak mengimaninya. Apa yang lebih besar kepada orang mukmin, yaitu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di sebalik musibah tersebut tentulah ada satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar kita. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada air mata darah lagi yang perlu kita tangisi. Kering air mata apabila kita melihat begitu dahsyatnya letupan tersebut. Kepada siapa yang perlu disalahkan? Masing-masing menunding jari dan menyalahkan di antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah ketentuan yang baik yang Allah Ta'ala tetapkan kepada satu kaum, melainkan kaum tersebut yang mengubah ketetapan tersebut. Firman Allah Ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata keburukan di darat dan di laut, hasil daripada kerja tangan manusia sendiri, yang merosakkan bumi, yang merosakkan laut, yang merosakkan alam semesta, yang telah pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah baca dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim asy-syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itulah ketetapan Allah yang Allah Ta'ala tentukan peredaran langit dan bumi, peredaran siang dan malam, matahari dan bulan, serta cakrawala yang lain. Itulah Allah yang maha berkuasa, ahadus samad, lam yalid wa lam yulad. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, apabila kita lihat letupan yang mengambil nyawa manusia sekelip mata, Allah Subhanahu wa taala boleh membuat satu perkara sekelip mata. Hampir 20 orang yang terkorban setakat ini, dan beratus lagi yang cedera. Tidak ada air mata darah lagi yang untuk ditangisi. Kering air mata apabila kita melihat betapa dahsyatnya ujian Allah Ta'ala kepada saudara kita. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita yang tidak terkena ujian ini? Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita yang tidak kena ujian ini bahawa aku boleh ambil apa sahaja yang aku nak, dan aku boleh ambil siapa sahaja yang aku mahu. Tidak kira warna kulit, keturunan, pangkat dan harta, apabila sampai satu masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelip mata Allah Taala boleh ambil. Di dalam kawasan kedai orang duk menega, kerugian berjuta-juta duit, hancur barang. Sekelip mata Allah Ta'ala boleh ambil, menunjukkan ini bukan hak kita, hak Allah. Nak mengajar kepada kita bahawa ini adalah hak Allah. Dunia ini hanyalah sementara, dan apabila Allah Ta'ala tentukan bila Allah Ta'ala nak ambil, bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh ambil. Termasuklah diri kita sendiri. Tapi kita tak sedar. Duk cari harta siang malam, duk cari dunia siang malam. Cari dunia sampai semaya pun lewat.
Cari harta sampai tak tahu pergi ke mana. Anak bini tak ada masuk dengan jiwa agama. Cari harta sampai Quran pun tak kerti baca, tak ada masa nak baca Quran. Cari harta sampai tak ada masa nak dengar tazkirah, tak ada masa nak dengar ceramah. Cari harta hanya untuk kenyai perut, cari harta untuk kenyai perut, lepas tu tidur, lepas tu bersukaria dengan anak isteri. Apakah itu tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini? Tidakkah berlaku perkara yang sebelum daripada kita ini? Allah Ta'ala ambil. Kalau adik kakak masih ingat lagi sidang Jumaat sekalian, tahun 2004, perkara yang menggegarkan dunia yang berlaku di Aceh, iaitu kita panggil tsunami. Habis tidak ada satu pun yang tinggal kecuali masjid. Allah Ta'ala nak mengajar kita bahawa apabila kita ni ditimpa musibah, kita hendaklah balik kepada Allah sebagaimana yang disebut dalam ayat yang mula-mula saya bacakan tadi. Idza asabathum musibah, apabila aku rasakan sedikit kepada kamu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sahaja Allah Ta'ala suruh kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi sifat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu balik kepada Allah Ta'ala. Dan ingat, segala benda yang kita miliki ini merupakan milik Allah, termasuklah nyawa kita sendiri. Kita ingat bahawa tidak ada satu perkara pun di tubuh kita ini milik kita, ialah milik Allah. Dan Allah Ta'ala minta kita bertanggungjawabkan di atas apa yang diberi pinjam kepada kita ini. Kita pemimpin kepada diri kita sendiri. Kita ni pemimpin kepada diri kita sendiri. Kemana kita nak bawa diri kita ini? Sama ada menjadi ibadiyah syakur, seorang hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala, ataupun menjadi hamba yang kufur kepada Allah. Kita yang boleh pimpin diri kita sendiri. Dan isi kepada pimpinnya diri sendiri ni Allah Ta'ala buat mari syariat. Allah Ta'ala buat mari agama kepada kita satu benda yang besar melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama lah yang boleh menyelamatkan manusia. Sebab itu amannya satu kampung tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Kalau tuan-tuan boleh buka suratul A'raf, Allah Ta'ala sebut secara terang. Lepas daripada dia sebut azab, aw amina ahlal qura ay ya'tiyahum duhan wa hum yal'abun. Ayat tengah-tengah tu Allah Ta'ala buat mari satu kisah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Dan sekiranya penduduk satu kampung, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafatahna alaihim barakat, aku buka berkat daripada langit dan bumi kerana penduduk kampung itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang paling bimbang pada hari ini adalah kampung kita, di tempat kita, tak kira mana-mana negeri adik kakak. Gapo dia kita bimbang? Bebas berleluasanya dadah dalam kampung kita. Maksiat duk bawa tina jatuh dalam kampung kita. Lagu mana kampung Allah Ta'ala nak berkat? Musibah demi musibah kita terima ni kalau tidak ada keberkatan hidup. Tidak bermula keberkatan hidup itu dalam keluarga. Orang alim tak ambil peluang untuk mencegah kemungkaran. Orang alim tidak bersama dengan pemimpin untuk cegah kemungkaran. Orang alim duduk senyap dalam sekolah masing-masing, tak berani nak kecek barang yang benar. Orang alim jadi syaitan bisu. Lagu mana masyarakat nak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berat benda yang kita tanggung ni sidang Jumaat sekalian. Bukan bagi orang ni. Tetapi apa yang perlu kita sebut pada saudara kita itu? Kita tak mampu sebut apa kecuali kita sebut sabar saja. Tapi sabar tu dia kena dengan redha. 6 rukuk iman yang ada pada kita, beriman pada Allah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5 perkara tu mudah untuk kita percaya, tapi hak sekarang ni
tu'minu khairihi wa syarrih, percaya pada hak baik, hak buruk datang pada Allah. Hak ni lah hak syaitan dia usik sama kita. Syaitan duk mengusik barang ni lah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebut kepada manusia ini. Apa kata Allah? Allah Ta'ala sebut gapo kepada kita semua perangai manusia. Allah Ta'ala kata manusia ni, Allah Ta'ala bui segala-gala kelengkapan. Segala dunia hak dia bui, segala dunia hak dia minta Tuhan beri belaka. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Tapi apabila Allah Ta'ala setuh sikit dengan susah, dia balik pada Allah. Itu sifat manusia. Semula jadi. Bila susah, bila tak ada harta, bila hidup terkepit, bila mari segala musibah, dia cari Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Pok-pok kita, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar hak ngaji agama ni, bukan sahaja kita wagi duit, wagi barang kepada orang yang duk munduk tu, so lagi kita wagi wahyu Allah Ta'ala kepada dia. Gapo dia makna wahyu? Kita wagi syariat ke dia. Adakah dia hidup tak ada syariat? Dia agama Islam dah hidup dengan syariat, tapi kita wagi semangat nak suruh dia balik kepada Allah. Kalau belum pada ni dia balik pada Allah dah, dia jadi kuat dia dengan Allah Ta'ala bila ada musibah ini. Hal tu hak benda besar. Bukan kita wagi barang suruh kenyai perut saja. Bukan kita wagi kain pakai baju saja. Tapi kita wagi tazkirah ke dia. Bukan nak suruh ceramah supaya kita buat ceramah dah. Tapi kita jentik hati dia, kita tek hati dia dengan ayat-ayat Quran, biar dia rasa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala beri kepada dia musibah itu, Allah Ta'ala sayang ke dia. Selalu saya sebut dalam ceramah saya, apabila kita sakit, kadang-kadang kita rasa sakit, kita tidak menyelamatkan kita dah. Kita rasa sakit kita ni seolah-olah macam kita ni nak mati lala dah. Kita rasa sakit kita ni seolah-olah kita terduduk tak nak buat gapo dah. Tapi apabila kita baca Nabi Ayub alaihi salam, wa ayyuba idnada rabbahu, Allah Ta'ala cerita ketika Ayub mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani ad-dur, ya Allah, mustuh aku dengan kesusahan. Mu sentuh aku, setuh. Orang panggil tek, setuh. Setara tu Allah Ta'ala setuh Nabi Ayub, tek Nabi Ayub dengan sakit ni sampai tahap bini pun lari, anak pun tak ada, harta pun habis licin. Tapi redanya dia pada Allah Ta'ala, dia kata mutek aku jadi Tuhan. Kalau mu pergi aku tak tahu dah lagu mana, baru tek dia kata. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Kamulah mengasihani sungguh Tuhan daripada segala hak mengasihani. Mana sebut kata Nabi Ayub minta supaya sembuh penyakit dia? Tak ada. Dua patah tu doa dia, Rabbi inni massani durri wa anta arhamur rahimin. Dua patah tu ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar rayuan dan doa dia, doa semua tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat doa dia. Allah Ta'ala sembuhkan penyakit hak begitu berat yang Nabi Ayub tanggung. Nak rakyat beri kepada kita semua adik kakak, susah setara mana pun manusia datang muka dunia ni, ada orang tolong. Hilang rumah, ada orang tolong. Tapi di akhirat manusia hilang iman, tidak ada orang nak tolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan akidah yang betul. Ilai harta, ilai tempat tinggal, kurang makanan, segala musibah yang dihadapi di seluruh umat manusia atas muka dunia ni. Ada orang jogi tolong, ada orang jogi hulu, hak masak tak berhenti, hak mari atas barang tak berhenti, hak mari atas duit tak berhenti. Tapi di akhirat seksa, rumah mana yang kita nak duduk?
ada ataupun tidak bantuan daripada orang untuk kita duduk di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, adik kakak. Nu kita bimbang, nu kita nak balik jumpa dengan Allah, hak nu duduk negeri yang kekal abadi iaitu akhirat. Sama ada kita pergi dua jalan, imma syakira, sama ada kita menjadi golongan yang bersyukur boleh syurga Allah, wa imma kafura, ataupun kita kufur atas muka bumi ni, na'udzubillah. Tak ada rumah comel di negeri akhirat untuk kita. Kalau kita kufur pada Allah Ta'ala, kau neraka Allah lah hak paling layak sekali. Hak itulah hak kita bimbang. Kita rayak pada saudara-saudara kita hak kena musibah ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi ni kerana ada lagi orang tolong. Segenap negeri mari tolong. Habis orang mari rayak, habis orang berkemah di situ. Wak mari barang, wak mari gapo, alhamdulillah. Lagu mana? Orang hak mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta tolong dengan siapa dia depan Allah Subhanahu wa taala? Mujurnya ada hak hidup lagi. Hak mati dah kita doakan dia supaya Allah Subhanahu wa taala lapar ke kubur dia. Allah Subhanahu wa taala angkat kalau azab, Allah taala angkat azab dia. Allah taala ampunkan dosa dia. Biar dia mati dalam keadaan syahid. Kalau mati dia mati yang mengejut. Mudah-mudahan Allah taala ampun dia kena syahid akhirat dia ni. Kita hidup pada hari ini. Kemana kita nak pergi sebenarnya? Itu benda yang pertama yang perlu kita fikir bila mari musibah. Dan yang keduanya, apabila manusia ni mari musibah, dia mudah nak putus asa dengan Allah. Dia berasa Tuhan ni tak sayang ke dia dah. Habis dah dia jatuh dia, habis dah. Tak ada gapo dah diri dia ni. Nego dia pun habis runtuh dah. Rumah dia habis runtuh dah. Semua bagi dia habis dah. Nak mula semula tu kena mula daripada kosong. Tapi sebenarnya hak itulah hak Tuhan sayang ke dia. Tuhan bui tu sebab nak ui pahala yang besar di atas redha dan sabarnya dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadaklah orang paling terima ujian hak besar Nabi kita lah. Dan para sahabat yang membawa agama ni. Adik kakak kira lah Nabi nak bawa Islam ni sampai kena nusuk dalam gua. Sampai pecah kaki berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai berlubang ni. Pipi Nabi ni kena besi daripada baju besi Nabi masa peperangan Uhud. Nak bawa agama kita, boleh mari Islam kepada kita. Jauh pengorbanan nak banding dengan kita dengan zaman salafus salih. Allah Ta'ala nak rayak gapo kepada kita? Nak suruh kita rasa bersyukurnya hari ini. Bersyukurnya betapa mudahnya pada hari ini untuk kita akses, untuk kita berhubung ilmu ke, gapo ke, kita ada media dan sebagainya. Tak ada sebab untuk manusia tak mengaji pada hari ini. Tu hak mengaji, hak orang nak mengaji, hak mengajar pula. Tak ada sebab untuk manusia tak mengajar hari ini. Sebab setiap ustaz hak balik negeri luar ke mana ke, dia ada telefon dia sendiri, ada page dia sendiri, ada Facebook dia sendiri. Dia boleh buat tak telefon depan tu, dia boleh mengajar. Walaupun sejam sehari, walaupun 30 minit sehari baca hadis, dia boleh royak. Tak walaupun tak ada orang, dia nak kecek depan orang, mungkin dia tak berani main beratus-ratus orang depan dia, berpuluh-puluh orang tak biasa kecek depan orang. Kecek depan terasak sendiri pun tak berani juga. Dia ngaji wak gapo sebenarnya? Ini ada wak gapo sebenarnya? Adakah ngaji nak boleh pitih saja ya? Sebab orang bagi duit. Adakah ngaji itu sebab gapo sebenarnya pergi ngaji? Kaca lagi ngaji syariah, kaca lagi ngaji usuluddin, kaca lagi ngaji hadis. Untuk gapo sebenarnya? Kalau untuk jadi kru-kru situ, untuk jadi ustaz-ustaz situ, untuk jadi acan-acan situ lah. Tapi masyarakat yang tak terbina ni siapa nak tanggung? Masyarakat yang tak balik kepada Allah ni siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung adik kakak? Dia telah termasuk dalam golongan yang kita sebut sebagai orang yang yatafaqahu fid din. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Dia ngaji agama, dia jadi faham. Pak balik nak buat gapo? Dia tanya balik nak buat gapo?
Nak kerja gapo? Balik waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Balik tu wayak kepada kaum dia. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni halal, hak ni haram. Moga dia pergi ngaji halal haram ke? Dia pergi ngaji perkataan Nabi ke? Oleh kerana tu kita kena pakak fikir. Orang awam fikir cara orang awam, orang ngaji kena fikir cara ngaji. Kena pakai fikir belaka. Lagu mana nak membangunkan ummah ini di saat ummah ini sedang hancur dibawa oleh musuh-musuh Islam. Sehari demi sehari berapa orang hak lahir anak luar nikah. Negara hamba Malaysia anak luar nikah ni mencecah sejuta orang. Sejuta orang mencecah, nak dekat-dekat dengan sejuta orang. Anak zina hak tak sah taraf, hak tu hak daftar. Tak kira hak tahuk dalam kan lagi, tak kira tahuk lerak lagi. 3 wilayah ni majoriti orang Islam. Kalau ada benda lagu tu malu, kita majoriti orang Islam, majoriti 3 wilayah orang Islam, tapi kita minoriti, kita golongan yang sikit lah sebuah negara, tapi kita golongan yang banyak daripada kalangan kita sendiri. Kita nak gimana adik kakak? Bangsa ini tidak akan naik kalau kita kecek bangsa saja tak naik. Tapi bangsa ini akan naik kerana agama. Syekh Daud Fatani yang orang duk mari ngaji belaka seluruh dunia, mari ngaji di bumi bertuah ini. Seluruh dunia mari ngaji di bumi bertuah ini, balik buka pondok di Indonesia, balik buka pondok di Filipina, balik buka pondok di Malaysia, balik buka pondok di Merata nak murid Syekh Daud. Sampai kali ni keturunan orang alim betapa bertuahnya bumi ini. Bukan kerana Syekh Daud tu Melayu, tapi Syekh Daud tu orang alim kerana dia masuk akidah kepada rakyat. Nak sedar bagai lagu ni adik kakak. Supaya musibah tidak terkena kita lagi. Di masa yarekah ni, amat nak pesan kepada diri hamba dan kepada adik kakak semua, supaya kita sama-sama lah membantu saudara kita itu. Hak tak mampu duit, bantu daripada sudut emosi dia, perasaan dia. Pergilah jumpa dengan dia. Hululah berapa pun tak kisah, bukan dia nak pada duit kita, tapi dia nak siapa hak hulu tangan kepada dia ketika mana dia susah. Kita letak atas diri kita, kalau kita susah lagu mana? Kalau kita sakit lagu mana? Kalau Allah Ta'ala beri supaya kita, Allah Ta'ala beri supaya dia daripada kita lagu mana? Boleh duduk tak kita? Supaya perasaan manusia ni. Hak tak boleh pergi kita kirim kepada petugas-petugas kita, hak kita nak kutip derma pada hari ni. Kita nak hantar ke sana untuk cukupkan keperluan dia. Bukan nak cukup, dak buis. Orang panggil menggembirakan hati dia, dalam keadaan dia. Pusing tu kak, nak mula mana hidup dia pun kita tak tahu. Bermulalah hidup dengan balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sesuai dengan perkataan kita sebut tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peganglah perkataan ni molek-molek. Bukan sahaja diucap dengan lidah, tapi diamalkan dalam perbuatan kita. Nak tunjuk bahawa setiap musibah yang mari pada kita ini, baliklah kepada Allah. Berhentilah daripada segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila musibah mari kepada kita, kita takut. Kita takut Allah Ta'ala tak tolong kita. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melakukan kesilapan, kesalahan pada diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala luah lagi. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala boleh hapus belaka dosa manusia ni. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Ta'ala ni al-ghafur, maha pengampun lagi amat mengasihan. Lepas pada ayat tu Tuhan kata apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Balik bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Hei orang hak berdosa ni, jangan duk putus asa dengan rahmat Allah. Orang hak kena musibah jangan putus asa dengan rahmat Allah.
Allah Ta'ala kata wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan serahlah diri pada Allah. Apa makna serah diri pada Allah? Makna kata ikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum gapo? Sebelum azab mari kepada kamu pada ketika itu, summa la tunsarun, kamu tidak akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belum pada Allah Ta'ala wa azab besar neraka tu Tuhan buat mari dulu supaya la'allahum yarji'un, supaya tadilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita balik semula pada Allah. Baliklah pada Allah wahai pemuda sekalian. Orang tua-tua baliklah pada Allah. Balik pada Allah wahai ustaz dan asatizah sekalian, supaya sama-sama memikir lagu mana kita nak membangunkan umat ini dengan agama. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وذنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat dikasihi oleh Allah, di khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita menginsafi diri kita, i'tiqad kita, amalan dan bekalan untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam tanda kematian yang Allah Ta'ala beri kepada diri kita ini. Kita sakit, dulu segar, sekarang ni sakit. Dulu mata cerah, sekarang mata tak nampak. Dulu boleh bawa kereta lama-lama, sekarang tak boleh bawa kereta lama-lama. Dulu makan belakang ni makan tak lalu. Dulu kita boleh makan semua, lah ni ada benda tak boleh kita makan. Semua tu tanda-tanda yang Malikul Maut beri kepada kita. Tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kepada kita semua untuk kita sedar bahawa satu masa lagi kita tak boleh nak buat gapo-gapo dah. Kita tak boleh nak tolong dengan siapa-siapa dah apabila masa Allah Ta'ala cabut nyawa daripada tubuh kita. Sebelum daripada itulah kita kena sedia bekal. Bekal gapo kita nak bawa. Kalau kita tengok ayat Al-Quranul Karim, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Mari mati ni lewat pun awal pun tepat pada masa dia. Ayat yang lain Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum, mu kena infak, mu kena bui harta kamu. Sebagaimana hari ni kita nak bui harta kita ni. Hak paling besar sekali lah poket kita hari Jumaat ni kita buat tubik. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita di kawasan mundur. Sebelum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum mati mari jumpa dengan mu, kata Allah. Acuk kelih ayat ni Tuhan kata. Sebelum mati mari jumpa mu. Kalau apabila mati manusia tak boleh nak buat apa dah. Bukan sebelum sakit, sebelum mati. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani. Allah Ta'ala royak selalu gapo orang mati tu sebut. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau mu Tuhan pelawak sikit daripada saat aku nak mati ni, dekat dengan aku ni, fa as-saddaqa, minta dengan Tuhan nak bersedekah. Bapa tak minta dengan Tuhan baca Quran, bapa tak minta dengan Tuhan nak buat amalan lain, nak berzikir kau nak bergapo, tapi minta nak sedekah. Fa as-saddaqa, minta nak bersedekah ke apa? Sebab sedekah, infak, khairah adalah perkara yang tidak mati bersama dengan Tuhan dia. Pahala ni yang kita duk cari.
Pahala hak tuan tu mati, tapi pahala tu tak mati. Dan dosa hak kita tak sihnya dosa, ya tuan dia mati, tapi dosa tu ada lagi duk mengalir. Hak tu kita tak sih. Hak tu kita tak sih. Kita nak dosa tu mati sekali dengan tuan selalu. Jangan tuan tu mati dah, tapi dosa tu duk mengalir lagi. Pahala kita nak pahala tu tuan tu mati, tapi pahala tu ada. Di antaranya fa'as-saddaqa. Barulah dia kata wa akum minas salihin. Nak jadi orang baik-baik. Nak jadi orang soleh. Atas muka dunia ni apa tak kacau jadi soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala kata dah. Bila siapa masa aku tetap dah pada kamu. Aku tak lewat dah. Adik kakak pernah fikir ke tak? Mungkin hari Jumaat hari ni hari Jumaat akhir dah bagi kita. Biasa aku tak fikir lagu tu. Hari Jumaat ni hari Jumaat akhir dah bagi kita. Hari Jumaat ni hak kita mari jumpa dengan sayang kita ni jumpa akhir dah. Mungkin kita tak jumpa dah Jumaat akan datang. Mungkin sebelum Jumaat akan datang orang bagi kita kubur dah. Bayi warah dah penuh dah pergi di rumah kita. Dalam keadaan kita duduk di alam barzah. Kita pernah fikir tak lagu tu? Pernah fikir ataupun tidak? Orang yang kena musibah tu dia tidak dia tak orang panggil tak percaya. Ada hak tak percaya, ada hak tak khabar lagi pun ada. Jolah kau mari sekali dom. Tapi itulah kehendak Allah Taala. Dan Allah Taala ajar kita kematian dia mari lagu tu. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Mubadi banyak getah tu hai. Sama-sama mu pakat royak kereta aku kereta hak ni kereta hak ni rumah besar ni badi buat rumah badi cari harta bagi cari makan sampai lupa ke Tuhan hatta dzurtumul maqabir sampai dalam kubur baru mu khabar setara mana sangat dunia ni. Allahu Allah. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa jasa yang besar kepada kita. Kita tak biasa jumpa dengan Nabi kita. Tak biasa mimpi jumpa dengan Nabi kita. Tapi hak kita tahu dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyelamatkan semua kita daripada nak jatuh dalam lembah kehinaan dan jadi kepada orang yang baik. Nabi itulah hak susah segala-galanya kepada kita. Selawat salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah muka kami yang penuh dengan dosa ini, ya Allah. Hati-hati kami yang penuh dengan kotor ini, ya Allah. Kami, ya Allah, mengadu kepadamu supaya kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dan bukan dosa kedua ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami. Kepada ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Tolonglah, ampunilah dia, ya Allah. Angkatlah azab di alam barzah dia, ya Allah. Jadikan kuburnya alam barzahnya satu taman daripada taman syurga, bukan lubang daripada lubang neraka. Tetapkanlah ruh dia bersama dengan Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah kami lihat depan mata kami apa yang berlaku kepada saudara kami di Munduk tu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ringankanlah Allah bebanan mereka. Tolong ringankanlah bebanan mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Jangan kau bebankan, ya Allah, mereka dengan bebanan yang berat sampai tak nak pikul, ya Allah. Tapi kami tahu, ya Allah, setiap apa yang kau beri kepada hamba-Nya, kau tidak zalim, ya Allah. Mereka boleh pikul, ya Allah, dengan keredaan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah sifat redha dalam diri mereka, ya Allah. Kuatkanlah kesabaran mereka, ya Allah. Berilah mereka afiah daripada segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada diri kami sendiri, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Hapuskanlah kesalahan-kesilapan kami yang banyak dosa denganmu ni, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jangan kau tunjuk kepada kami kebatilan,
Tapi tunjukkanlah kepada kami kebenaran supaya kami ikut, dan jauhkanlah kami daripada kebatilan ya Allah. Tunjukkan kepada kami itu kebatilan, itu benda yang batil, supaya mudah untuk kami jauhkan. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu di waktu yang penuh dengan berkat doa ini ya Allah. Timurlah permintaan kami ini ya Allah. Bantulah kami dan bantulah saudara kami yang terkena musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ala'i washkuru 'ala ni'ama'ihi wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.